Sebab zaman Abu Bakar belum dipanggil sebagai Amirul Mukminin. Ya Khalifata Rasulillah, wahai pengganti kepada Rasulullah. Sehinggalah Umar menjadi khalifah, orang panggil Umar ya Khalifata Khalifati Rasulillah, wahai pengganti kepada pengganti Rasulullah. Jadi Umar, dia kata lepas aku jadi khalifah besok lagi panjang. Ya Khalifata Khalifati kena 15 khalifah, 15 kali ya. Dia kata susah. Maka Umar dia tukar kepada gelaran Amirul Mukminin. Gelaran Amirul Mukminin bermula pada zaman Umar. Zaman Umar juga tentera dibayar gaji. Sebab sebelum daripada itu tentera hanya mendapat ghanimah, pembahagian daripada harta rampasan perang. Orang dulu dia perang, dia bawa harta. Dia bawa segala harta dia. Kemudian bila tujuannya akan menguatkan semangat dia untuk terus berperang. Bila dia kalah, tinggallah harta dia. Harta tu menjadi ghanimah, harta rampasan. Umar melihat peperangan akan datang, orang tak bawa harta dah. Sebab tu Umar dia berpandangan jauh. Peperangan akan datang, yang akan menjadi ghanimah adalah senjata. Harta tak lagi jadi ghanimah masa tu. Sebab orang perang tak bawa harta dah. Maka Umar dia tukar kepada tentera dibayar gaji. Tuan, sebab itulah memang betul lah zaman sekarang ni, kalau perang zaman sekarang, tuan bayangkan ghanimah, kan, kereta kebal, kan, machine gun, meriam. Kalau bagi lepas pada tu ghanimah tu bagi, bawa balik kereta kebal parking depan rumah. Kan? Jadi Umar dia melihat benda ni jauh. Yang saya nak cerita pada tuan-tuan sekalian ialah berlaku suatu peristiwa apabila Umar ni rakyat nak jumpa dia. Ramai. Dan wilayah dia makin luas. Dan Umar ni tuan-tuan sekalian, dia sangat jaga setiap gubernur yang dia lantik. Umar ni. Sebab itulah zaman Umar menjadi khalifah, orang takut nak jadi gubernur. Para isteri akan berpesan kepada suami dia, kalau Umar offer jadi gubernur, jangan terima. Sebab Umar antara yang dilarang, rumah gubernur tak boleh ada pintu. Ada tabir. Dia kata menyusahkan rakyat untuk berjumpa. Zaman dululah, kan, zaman syariat Islam dilaksanakan, orang tak berani nak mencuri. Zaman sekarang kalau rumah menteri tak ada pintu, habis ha. Pencuri masuk dalam tu, dia kata hari ni tuan rumah nak bayar zakat. Tuan-tuan, dia tak benarkan, Umar tak benarkan rumah gubernur ada pintu. Dan Umar antara orang yang paling mudah untuk ditemui. Ramai rakyat berimpun depan rumah dia. Antara yang berimpun depan rumah dia pada ketika itu ialah orang-orang besar. Abu Sufyan, kemudian Suhail bin Amr, dan beberapa tokoh-tokoh ternama. Dalam masa yang sama juga, ada juga di antara sahabat yang nak jumpa, antaranya Bilal. Bilal ni bekas hamba. Dalam ranking kedudukan masyarakat Arab, Bilal ni kira kelas rendah lah. Walaupun dalam Islam dia mempunyai kedudukan yang tinggi, tetapi dalam struktur masyarakat Arab yang terkenal dengan Al-Sabiyah. Depan pintu rumah Abu Bakar juga, depan pintu rumah Umar juga ada Suhaib Ar-Rumi. Kemudian ada Salman Al-Farisi. Ni orang luar semua, ni orang luar, bukan orang Mekah.
Maka menunggulah mereka depan pintu rumah Umar ni. Bila Umar keluar, Umar tengok. Lepas tu Umar sebut, Aina Bilal? Mana dia Bilal? Mai sini. Mai masuk. Mana dia Salman? Masuk. Mana dia Suhaib? Masuk. Dengan meninggalkan tokoh-tokoh besar ni. Tokoh-tokoh besar tu orang yang ada kedudukan dalam ranking masyarakat Arab. Kalau zaman sekarang ni Tan Sri, Datuk Sri ni. Geng-geng ni. Tiba-tiba Umar tak panggil mereka. Umar panggil hak ni dulu ni. Maka berubahlah wajah tokoh-tokoh ini. Mereka semua dah Islam. Abu Sufyan dah Islam. Suhail bin Amr dah Islam. Dah Islam dah. Mereka Islam pada penghujung usia Nabi sebelum Nabi wafat. Mereka juga antara orang yang lama jugalah sebab sempat bersama dengan Nabi. Kan? Orang yang senior. Tetapi tak boleh nak lawan senior Bilal yang lebih awal lagi. Lalu Umar panggil ni, hak yang orang-orang ni panggil masuk. Berubahlah wajah orang-orang besar, tokoh-tokoh besar ini. Mereka berpandangan antara satu sama lain. Dalam kisah ini, antara yang agak cerdik ialah Suhail bin Amr. Suhail bin Amr ni tuan-tuan sekalian, kalau tuan-tuan baca sejarah dia, dia ni antara orang yang suruh padam bismillah dulu. Kalau kita lihat perjanjian Hudaibiyah, something dia. Dia pukul anak dia yang masuk Islam depan Rasulullah, Abu Jandal. Dia pukul depan Nabi masa perjanjian Hudaibiyah. Walaupun Nabi merayu, Nabi kata Abu Jandal ni mari, sebab dalam perjanjian Hudaibiyah tu kata orang Mekah, start daripada perjanjian, orang Mekah kalau pergi ke Madinah mesti hantar balik. Orang Madinah kalau lari pergi ke Mekah tak payah, duduklah di Mekah. Sebab itulah ketika Nabi nak tanda tangan, Abu Jandal ni kata, ya Rasulullah jangan tanda tangan, aku ni dah Islam. Kalau engkau tanda tangan, aku bercita-cita selepas ini, selepas perjanjian ini, selepas ini, aku akan pergi ke Madinah, duduk bersama dengan kamu. Tapi kalau kamu turunkan tanda tangan, aku tak ada harapan. Abu Jandal ni, kisah dia. Nanti kalau ada masa kita cerita khusus kisah dia. Dia dipukul depan Rasulullah kerana dia Islam. Sebab Abu Jandal ni anak kepada Suhail bin Amr. Yang suruh padam bismillahirrahmanirrahim Suhail bin Amr, yang tidak membenarkan Nabi menunaikan umrah. Sebab Nabi dah keluar dalam perjanjian Hudaibiyah itu dengan pakaian ihram, memang confirm nak pergi ni. Suhail bin Amr kata tak boleh, tahun depan, tahun ni tak boleh. Kan? Tuan-tuan bayangkan betapa kecewanya sahabat Nabi ni. Dah pakai umrah dah ni. Dah pakai pakaian umrah, dah pakai ihram dah ni. Dia kalau tak pakai lagi tak apa. Kurang sikit walaupun kecewa. Kan? Macam kita pergi Mekah. Kan? Kalau orang yang dapat surat beritahu bahawa dia tak ada, nama dia tak ada tahun ni. Dia tak berjaya untuk pergi ke Mekah tahun ni. Ada rasa kecewa. Kan? Tapi tidak sama dengan orang yang confirm dah dapat, sangkut kat airport, tak boleh balik, tak boleh pergi Mekah, kan? Visa tak lulus apa benda semua, lah kali nak balik kampung malu dah. Pasal dah buat kenduri dah, seekor lembu dah tumbang ni. Nak pergi Mekah hanya pasal ni. Lah ambil hotel, duduk lebih kurang dalam 40-50 hari, lepas tu balik lah. Kan? Orang balik Mekah dia pun balik lah. Tuan, maknanya kecewa tu kecewa. Bila ni sahabat ni kecewa, kan? Yang mengecewakan para sahabat ni siapa dia? Ni something besar ni. Suhail bin Amr. Yang suruh padam Muhammad Rasulullah. Dalam perjanjian tu kata Muhammad Rasulullah. Dia kata siapa dia Rasulullah? Padam. Muhammad bin Abdullah. Muhammad Rasulullah aku tak kenal. Siapa dia? Suhail bin Amr. Tapi masa peristiwa ini berlaku zaman Umar, dia dah Islam. Tuan.
Di antara orang yang kasih pada Nabi. Lepas dia masuk Islam ni, dia sayang sangat pada Nabi. Sampai bila Nabi, pada ketika hayat Nabi cukur, dia kutip, dia simpan rambut Nabi. Tuan-tuan. Jadi, yang agak cerdik dalam kumpulan ini ialah Suhail bin Amr. Suhail kata, aku tahu apa yang ada dalam dada kamu. Suhail bin Amr, bila puak-puak hak besar ni kecewa sebab Umar tak panggil mereka dulu. Umar panggil Bilal bin Rabah, Umar panggil Salman Al-Farisi, Umar panggil Suhaib Ar-Rumi. Ni puak-puak ni kecewa ni. Suhail bin Amr, dia kata, aku tahu apa yang ada dalam hati kamu. Kamu tak puas hati kan? Kamu nak marah kan? Ni aku nak beritahu pada kamu. Sekiranya kamu nak marah, marahkan diri kamu dulu. Marahkan diri kamu. Sebab mereka dipanggil du'u wa du'ina. Mereka dipanggil, mereka diseru kepada Islam, kita juga diseru kepada Islam. Ini dia imbau balik zaman Nabi hidup. Mereka dipanggil, kita juga dipanggil. Du'u wa du'ina fa asra'u wa abta'na. Mereka segera terima, kita yang lewat. Tuan-tuan, dia redakan. Sebab tu dalam ramai-ramai bila ada apa masalah, kena ada tukang reda tu, kena ada. Kan? Sebab tukang batu api ni banyak. Kan? Tukang reda tu kena ada. Jadi yang meredakan keadaan ni siapa dia? Suhail bin Amr. Yang dulu something besar dia, lawan Islam. Dia yang redakan. Dia ingatkan balik. Dia kata, mereka dipanggil kepada Islam. Jangan salahkan mereka. Umar panggil masuk tu, jangan salahkan mereka. Sebab mereka dipanggil kepada Islam, kita juga dipanggil kepada Islam. Mereka bila dipanggil kepada Islam, mereka terus terima, kita ni lewat. Tuan-tuan, ni orang yang mendahulukan kebaikan. Itulah tuan-tuan, apabila kebaikan datang depan kita, jangan kita anggap dia akan datang sekali lagi. Kemungkinan kalau datang sekali lagi pun, dia punya nilai ataupun pahala tidak sama dengan kali pertama dia datang. Kita kadang-kadang nak bagi sumbangan apa-apa, nak buat kebaikan, kita kata apa? Tak apalah, tunggu duit aku banyak, aku bagi banyak sikit. Kan? Bila time duit kita banyak, kita bagi, nilai kita bagi tu tak sama dengan kali pertama, walaupun bagi sikit. Dan manusia ni kadang-kadang pada hari dia bagi tu, kadang-kadang dia bagi tu dengan penuh keikhlasan. Allah terima. Kadang-kadang dia bagi tu ada perasaan yang tak betul dalam diri dia, Allah tak terima. Kita tak tahu masa kita bagi tu perasaan kita macam mana. Kan? Allah terima ke tak? Wallahu ta'ala alam. Hanya Allah yang mengetahui. Bergantung kepada niat yang ada pada diri kita. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, ini keuntungan orang-orang yang terdahulu. Bilal, walaupun dia kategori hamba, tetapi apabila dia memeluk Islam, bila masa berlalu begitu lama, kedudukannya lebih tinggi daripada orang-orang yang lain. Sebab itulah Umar Al-Khattab panggil dia dulu ni. Panggil Bilal dulu. Sebab itulah Umar Al-Khattab ni tuan-tuan. Umar firasat dia biasanya tepat. Umar ni. Sehingga Nabi SAW sebut orang yang diberi ilham. Bagi umat aku ni, Umar. Ilham yang benar. Itulah Umar Al-Khattab. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian. Dia kait dengan kisah kita ni. Bila dia nak minta tolong dengan isteri dia, Umar ni, cara dia nak suggest, cara dia nak panggil, nak ajak isteri dia buat kebaikan. Dia kata, mahukah kamu kan, buat satu kebajikan yang Allah Subhanahu Wa Taala datangkan kepada kita. Cara dia nak minta tolong isteri dia. Kisah dia gini.
Satu hari Umar ni antara khalifah yang suka berjalan malam. Dia berjalan, dia tengok rakyat dia. Wilayah Islam makin luas. Orang-orang yang luar yang bermusafir di Madinah, dia tak kenal Umar walaupun jumpa waktu malam. Orang rakyat Madinah dikenal lah. Dia jumpa malam, oh Khalifah Amirul Mukminin. Tapi orang luar tak kenal. Dia kenal nama Umar. Kehaibatan. Maknanya cerita tentang haibatnya Umar ni sampai ke seluruh pelosok. Tapi muka Umar tak tahu. Dia bukan macam zaman sekarang. Ada televisyen, orang boleh tengok. Kan? Zaman sekarang ni kita tahu pemimpin. Malah pemimpin Amerika pun kita tahu. Pasal apa? Ada televisyen tengok, oh ni Obama. Tengok gambar ya, kan? Tahu dah, ni Obama. Zaman sekarang pemimpin setempat pun orang kenal. Sebab keluar-keluar tengok, gambar dia dekat pokok. Kan, poster. Kan, orang kenal. Dia zaman Umar tak ada, orang tak kenal. Tuan, orang tak kenal. Jadi Umar berjalan ni, satu hari dia jumpa seorang lelaki badui yang berkemah, yang duduk gelisah keluar masuk dalam kemah ni. Kan? Umar pun pergi. Tanya. Umar nampak ni macam ada masalah. Lepas tu dia dengar suara orang perempuan macam mengerang kesakitan. Dia kata macam ada masalah. Lalu Umar pun tegur lelaki badui ni. Dia kata, apa masalah kamu? Maka lelaki badui ni kata, dia kata, mana khalifah kamu? Mana dia Umar? Mana dia Umar? Dan aku nak tanya kamu ni pasal apa? Ini bukan kena-mengena dengan kamu. Ini salah Umar. Aku dengar cerita Umar ni seorang yang prihatin pada rakyat dia. Dia sangat jaga rakyat dia. Aku dengar cerita sampai ke telinga aku. Tetapi hari ni aku sampai di bumi Madinah. Aku ada masalah. Mana dia? Mana dia Umar? Dia tak kenal Umar. Dia bercakap dengan Umar. Mana dia Umar? Indah kabar daripada rupa. Aku duk sanjung dia sebelum daripada ini. Tetapi hari ini, kata lelaki ni, aku tak respect dah. Aku tak sanjung dah. Umar pun tanya ni, kamu ni ada masalah apa? Kalau boleh aku tolong. Kan? Dia kata, isteri aku nak bersalin. Aku tak tahu nak minta tolong dengan siapa ni. Umar pun kata, nanti kejap. Aku balik je. Aku panggil isteri aku. Umar panggil isteri dia. Tu yang dia antara ayat yang dia kata, mahukah kamu, dia beritahu pada isteri, nakkah kamu buat satu kebaikan yang Allah Subhanahu Wa Taala datangkan kepada kita? Tuan, isteri dia kata okey. Kan? Padahal suami, padahal boleh lah. Kan? Balik ke rumah, siap-siap sekarang, ikut aku. Boleh. Kan? Tapi cara dia nak minta isteri dia bantu dia. Dia pun keluar. Kan? Isteri dia pun masuk dalam kemah, uruskan perempuan si isteri badui ini. Maka di luar tu sembanglah Umar dengan badui ini. Badui ni kata, terima kasih kau dah tolong. Harap ke Umar, dia tidur masa ni. Dia kata dia marah tu. Umar tak kata apa tuan-tuan. Umar senyap. Sehinggalah bayi itu lahir. Bila bayi itu lahir, maka keluarlah isteri Umar, Ummu Kalsum. Dia kata, Bashir sahibahu ya Amirul Mukminin. Dia sebut Amirul Mukminin. Kan? Bila sebut Amirul Mukminin, lelaki badui ni dah pucat dah. Dia tahu dah. Kan? Berita gembira untuk sahabat kamu, wahai Amirul Mukminin, dah lahir anak. Yang laki badui ni tuan-tuan, dia kata, Allah, Amirul Mukminin, aku berkilo-kilo dah aku kata ni. Kan? Dah teruk dah dia kata ni. Dia dah undur ke belakang. Pucat dah ni. Memang confirm Akta Hasutan 1948 memang kena. Kan? Dia dah undur ke belakang ni. Umar pegang bayi tu. Umar kata, mari sini, ambil anak kamu ni, dan besok kamu pergi ke Baitul Mal dan kamu ambil peruntukan khas
yang telah diberikan, yang diberikan kepada setiap bayi yang lahir. Tuan-tuan, zaman Umar ni, ini mana-mana negara dalam dunia ini yang ada peruntukan khas bagi pada setiap bayi yang lahir, saya nak sebut pada tuan-tuan, sejarahnya bermula pada zaman Umar. Zaman Umar. Jadi kalau kita baca kisah Umar ni, kan, Umar ni peringkat awal dia bagi pada bayi yang putus susu. Habis susu je, dia tak menyusu dah bayi tu, sama ada selepas 2 tahun ataupun kadang-kadang ada orang perempuan yang memang tak ada susu. Itu permulaan kepada pembahagian. Budak yang putus susu dapat peruntukan. Lahir tak dapat lagi. Ni peringkat awal sebelum dia pindah, sebelum Umar pindah. Lahir tak dapat lagi. Asal putus susu, mari buat laporan, dia si ibu tu akan dapat peruntukan khas untuk anak ni lah. Adalah jumlah-jumlah yang tertentu. Sehinggalah pada suatu hari Umar melihat seorang bayi yang menangis. Jalan-jalan tengok budak menangis. Umar kata, kenapa kau tak peduli? Perempuan ni pula tak peduli pada anak ni. Kenapa kau tak peduli pada anak kau ni? Kenapa anak kau menangis? Perempuan ni tak kenal Umar ni. Dia kata, budak ini menangis kerana dia lapar. Perempuan ni kata, dah kalau budak ni lapar, apa tunggu lagi? Bagi susu. Tak boleh, perempuan ni kata. Tak boleh. Umar kata, pasal apa? Pasal biar budak ini putus susu dengan aku, supaya aku boleh dapat, lepas pada ni aku boleh ambil peruntukan yang ditetapkan oleh kerajaan Umar. Nampak? Oh, zaman-zaman Umar tu dah ada jenis ambil berim 2 kali ni ada dah. Jenis mengelah, jenis culah ni ada dah. Zaman tu ada dah. Kan? Tuan-tuan. Baik. Jadi bila Umar dengar tu, Umar tersentak. Tuan-tuan, diarahkan perempuan ni untuk susukan. Tapi dalam riwayat menyebut yang menceritakan kisah ini ialah Aslam. Aslam ni pembantu dia lah, PA dia. Kan? Aslam ni, kalau tuan-tuan, Aslam ni asalnya dia hamba kepada Umar, tapi bila dia bebas, dia masih berkhidmat dengan Umar. Aslam Maula Umar. Dan tu kalau jumpa, tuan-tuan baca dalam mana-mana kisah Nabi, bila jumpa nama orang, lepas tu Maula Huzaifah, kan? Contoh, maknanya dia ni asalnya budak hamba kepada Huzaifah. Dia telah dibebas. Kan? Yang ni Aslam Maula Umar. Dia ni budak Umar satu ketika dulu, dia dah bebas. Tapi dia masih berkhidmat dengan Umar. Banyak kisah-kisah berjalan malamnya Umar diriwayatkan melalui Aslam. Aslam ni kata, malam tu aku tengok Amirul Mukminin menangis sepanjang malam. Aku tegur. Aku tanya, kenapa wahai Amirul Mukminin? Umar jawab. Dia kata, Amirul Mukminin jawab, celaka Umar. Tu Umar cakap ni. Celaka Umar. Berapa banyak bayi yang mati kerana Umar. Padahal bukan salah dia pun, tuan-tuan. Tapi tengok rasa tanggungjawab dia. Kan, kehalusan perasaan dia. Dia rasa itu tanggungjawab dia. Kan? Walaupun bukan salah dia pun. Zaman sekarang bukan salah dia, kan? Yang confirm salah dia buat tak peduli je. Kan? Tuan-tuan, ni. Baik. Sepanjang malam dia menangis. Inilah yang menyebabkan bermula daripada kisah ini Umar menetapkan, meminda peraturannya, meminda balik peruntukan ini yang asalnya untuk bayi yang putus susu, tak bagi dah. Asal lahir je, ambil terus. Tak payah tunggu lah, dia kata. Tak payah tunggu dah. Tuan-tuan, ini dia Umar Al-Khattab, pemimpin yang berjalan malam tengok rakyat dia. Betul lah, ada kisah, ada satu kisah. Hari ni kita cerita kisah Umar. Tuan-tuan, mudah-mudahan kita boleh ambil pengajaran, insya-Allah.
Kan? Betul lah Umar dihargai, sahabat sebut ni. Dihargai sahabat ni. Sampai Suhail bin Amru tadi sebut kata, kan? Dia kata kalau kamu nak dengki pada Umar, kepada ni puak-puak ni kerana Umar dahulukan dia, fa in asatumuhum ala babil Umar. Kalau kamu nak dengki kepada Bilal, kamu nak dengki kepada Salman, kamu nak dengki kepada Suhaib Ar-Rumi ni kerana Umar mendahulukan dia depan pintu rumah Umar ini, Umar dahulukan dia, aku nak beritahu pada kamu, besok depan pintu Allah mereka dapat lebih besar daripada kita. Sebab itulah Umar hargai orang-orang yang terdahulu ni. Tuan-tuan, baik. Satu kisah lagi. Umar ni, satu hari dia berjalan, dia dapati seorang perempuan sedang rebus batu. Rebus batu. Umar tengok budak menangis, kan? Lepas tu dia jenguk tengok, apa kamu buat? Budak ni pasal apa menangis? Budak ni lapar. Perempuan ni pun tak kenal Umar. Budak ni lapar. Dah tu, apa yang kamu sedang masak? Umar jenguk tengok, dia sedang jerang batu, tengah masak batu. Umar pun kata, kenapa? Kan? Perempuan ini dengan marah kata, Allah mengambil tindakan ke atas Umar. Allah ambil tindakan ke atas Umar. Umar kata, pasal apa ni? Aku tak ada makan, kata perempuan ni. Aku tak ada bekalan makanan. Aku rebus batu ini untuk memujuk anak ini, supaya anak ini sabar menunggu bahawa makanan tak masak lagi. Dengan harapan mudah-mudahan semasa anak ini tunggu, anak ini akan tertidur. Anak ini akan tertidur. Aku tak ada makanan. Allah ambil tindakan ke atas Umar. Umar terkejut, tuan-tuan. Umar balik. Masa jam tu juga, Umar balik pergi ke Baitul Mal. Umar ambil gandum. Dia angkat tok atas bahu dia. Aslam yang datang bantu dia, Aslam kata, wahai Amirul Mukminin, tak payah angkat, biar aku angkat. Aku angkat. Kamu tu khalifah, kamu tu Amirul Mukminin, aku angkat. Umar marah. Umar kata, adakah kamu akan tanggung segala dosa aku? Kamu nak? Umar marah. Kamu nak tanggung segala dosa aku? Biar aku bawa. Umar bawa. Umarlah yang masakkan dan Umarlah yang suap pada anak-anak. Sehingga perempuan ini, tuan-tuan sekalian, bila anak dia dah senyap, perempuan ni kata apa? Perempuan ni kata, sebenarnya yang paling layak menjadi khalifah kamu, bukan Umar. Kamu paling layak. Umar tak layak. Umar tak layak. Tuan-tuan, Umar tak kata apa ni? Oh, tak kata apa. Zaman dulu dia tak pakai name tag, kan? Zaman sekarang kenal pakai name tag, kan? Zaman dulu tak pakai. Jadi Umar balik, dan kisah ini juga Aslam meriwayatkan Umar menangis. Ketika dia mengimamkan salat subuh, aku dengar esakan tangisan dia ketika dia membaca ayat-ayat suci Al-Quran, kata Aslam. Lepas mayang aku tanya dia, sebab apa kau menangis wahai Umar? Umar cerita semalam memberi kesan kepada hati aku. Engkau pergi panggil perempuan tu, besok aku nak jumpa. Perempuan itu bila dipanggil, orang hantar utusan tu kata, wahai puan, khalifah nak jumpa. Perempuan ini bila dengar khalifah nak jumpa, dia kata, elok ah. Dia kata, aku pun nak mengadu semalam. Nasib baik ada orang bagi makan, kau tidak mati ke bulu anak aku. Dia, ni aku nak report kat Umar. Apa benda kerja kamu khalifah duduk saja ni? Perempuan ni kata. Bila sampai rumah Umar, dia tengok Umar, dia terkejut. Hak yang bagi dia makan semalam. Umar kata apa? Umar kata, mahukah kamu berjanji dengan aku satu perkara? Perempuan ni kerana dia rasa bersalah sangat-sangat. Pasal dia dah kutuk Umar ni macam-macam, dia rasa bersalah. Dia kata, tak apalah wahai Amirul Mukminin, cakaplah apa yang boleh aku tunai, aku tunai. Aku tak kisah.
berjanjilah bahawa kamu tidak akan dakwa aku di akhirat kelak. Tuan, padahal bukan salah dia pun. Logik akal kita melihat bahawa itu bukan salah dia. Kan? Dia terlepas pandang, tetapi dia rasa tanggungjawab. Sebab itulah manusia ni bila diberikan tanggungjawab pada dia, dia tunaikan tanggungjawab. Sebab tanggungjawab ini dia yakin dan percaya akan ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala nanti. Sebab itulah tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian. Bila pemimpin macam tu, jadi rakyat pun jadi elok lah. Waktu Umar Al-Khattab ni, antara benda yang dia sebut pada para sahabat bila bawa balik ghanimah, kan, harta rampasan bawa balik. Tuan-tuan bayang kan, zaman itu Parsi tumbang. Perjalanan daripada wilayah-wilayah Parsi bawa balik harta rampasan merentasi ribuan kilometer ni dengan unta nak sampai ke Madinah, nak bawa harta rampasan tu. Bila sampai, sebagaimana yang direkodkan di tempat pertempuran berlaku, bila dihimpun, direkod satu-satu. Bila sampai depan Umar, rekod itu dibaca sebagaimana rekod itu direkod pada ketika sebelum bertolak. Demikianlah rekod itu tepat sebagaimana bila sampai di Madinah. Umar terkejut. Umar kata, aku kagum dengan tenteraku sebab satu pun tak ada hilang ni. Bawa macam-macam jenis emas, permata, berlian, kain, binatang-binatang ternakan, kuda, tak hilang walaupun satu, tuan-tuan. Umar kata, aku hairan macam mana tentera-tentera aku ini boleh amanah. Sebab itulah Sayyidina Ali kata, wahai Amirul Mukminin, apabila kamu menjaga hak rakyat, kamu tidak khianat hak rakyat, maka demikianlah rakyat kamu menjaga harta. Tuan-tuan, tak, kalau hilang sikit tengah jalan, orang nak kata apa? Boleh bagi alasan, terceceh kot. Ada satu unta entah mana pergi, tahu lari dah kot. Orang boleh bagi alasan itu. Tapi tak, tuan-tuan, mereka jaga amanah itu sampai di Madinah, tak hilang walaupun satu. Kan? Bawa apa saja barang yang dibawa, cincin ke apa ke, kan, tak hilang. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, yang ni bila amanah itu ada, kan. Tapi Ali kata, sekiranya kamu khianat pada harta rakyat, kamu ambil harta yang bukan hak kamu, aku nak pesan pada kamu, rakyat kamu akan lebih teruk pada kamu. Ambil. Dan hari ini tuan-tuan boleh tengok, kan? Allah, UPSR ni tuan-tuan, apalah sangat, kan? Tak ada apa benda pun UPSR ni, tapi oleh kerana ada nilai tertentu yang dia kejar, kan? Saya dimaklumkan guru besar kalau cemerlang sekolah dia dapat 7,000 lebih. Cikgu pun ada habuah dia, lepas tu sekolah ada peruntukan yang tertentu. Jadi nak kejar benda tu, hilang nilai amanah. Hilang amanah. Tuan-tuan, nanya kesian. Orang yang kesian, kawan-kawan saya baru ni dia mengadu. Sekolah orang asli. Dia sekolah orang asli. Sekolah orang asli dia tak macam sekolah kita, tuan-tuan. Budak mari sekolah ikut dan. Ikut masa dia lah. Dia mari duduk dalam kelas. Kan? Duduk dalam kelas tu, babi melintah, pakak keluar kejar. Kan? Dia tinggal kelas. Time periksa pun macam tu lah. UPSR. Kalau 4 hari, dia datang, dia yang ambil UPSR katalah 30 orang. Hari pertama datang 15 orang. Hari kedua, 15 orang yang datang ni, dia tak datang dah, orang lain pula datang. Kan rosak, keputusan periksa rosak tu. Kalau 15 ni datang, besok 15 lagi, orang yang sama, okey lagi. Tak, 15 yang pertama ni datang, kan, dia tengok sama-sama dia, ada kawan ni 15 orang tak datang, dia kata tak adil. Bila tak adil, besok dia tak datang pula. Jadi cikgu-cikgu ni dia buat macam mana? Dia pergi kutip. Budak-budak ni nak periksa UPSR ni, pergi ambil, berkampung di sekolah, masak, tidur semua di sekolah. Kutip, bukan senang kutip tu, masuk lautan tu.
Pergi ambil budak. Bila pergi ambil tu, bapak dia kata tak ada, anak pergi berburu. Kan? Anak buru. Jadi tak apa, tunggu. Sekejap nanti sampai. Sekejap itu pukul 11 pagi, 4 petang. Baru anak tu balik. Itu sekejap orang asli ya. Tuan-tuan. Ni. Tuan-tuan bayangkan. Ni bila jadi macam ni, dah berkampung di sekolah. Ni bila nak periksa balik ni, nak pergi kutip balik. Menangis cikgu-cikgu ni. Kutip pula 2 hari pula. 29 ni nak pergi kutip sekali. Lepas tu 9 hari pula nak pergi kutip pula. Menangis cikgu-cikgu ni tuan-tuan. Tuan-tuan. Menyusahkan habis. Habis menyusah orang ni. Kan ibu bapa saya cerita lah. Ada yang dah beli tiket pergi Mekah. Kan. Dan dalam bab periksa ni biasa. Tuan-tuan pun lebih faham. Periksa ni kadang-kadang bapa dengan mak lebih bersungguh pada anak. Terutama mak lah. Kan. Bila tengok mak dengan anak, kadang-kadang kita rasa mak tu yang nak periksa. Kan? Bersungguh dia. Kan? Dia bersungguh dia. Kadang anak relax je. Pagi besok nak pergi periksa. Kan? Anak relax je. Pensil, pemadam, pembaris, alat tulis. Semuanya mak yang sedia ni. Mak yang sedia ni. Bagi. Bersungguhnya. Ni macam cerita macam 2 orang naik kereta api. Ya? Kejar kereta api, naik kereta api, terlepas seorang. Hak seorang tu lompat naik. Lepas lompat naik tu dia ulur tangan. Cepat. Kawan ni relax, jalan tak bersungguh kan. Jalan terlepas kereta api. Bila terlepas kereta api, barang dah naik kereta api, kawan dah naik kereta api ni. Barang sekali dia pun dah naik dah. Dia pun pergi mengadu kat kaunter, "Cik, tolong ah. Saya terlepas kereta api, kawan saya dah naik, beg saya semua dah ada atas kereta api." Tak apalah, kan? Nak buat macam mana dah terlepas. Nanti cik ambil tiket baru ni. Tiket ni kereta api sampai lepas jam nanti, dan kereta api yang selepas jam ni pun akan pergi ke destinasi yang sama. Naiklah kereta tu. Masalahnya cik, kawan saya dah naik dah, beg saya semua ada. Dia duk cerita kawan dia, beg dia. Kawan dia, beg dia. Kawan, bila tu pegawai tiket ni dia rasa marah. Apa benda masalah? Kan? Yang awak susah apa? Awak ambil tiket baru, sekarang awak naik ke kereta api ni, awak tunggu, jumpalah kat sana. Masalahnya cik, saya yang patut naik kereta api, kawan saya tukang mengantar je. Kan? Kawan saya pergi tolong hantar saya je. Kan? Dia jadi mak dengan anak ni macam ni lah. Kan? Bapak dengan mak ni dengan anak yang ambil periksa macam tu lah. Bersungguhnya nak suruh anak dia berjaya ni. Tuan bayang bila bocor macam ni, habis menyusah semua orang. Ada orang yang terpaksa membatalkan UPSR kerana tiket pergi Mekah dah ada kan. Dah sampai pada tempoh dia kena pergi lah. Ada yang batalkan percutian di luar negara. Kerana anak seorang ni batal habis satu keluarga. Tiket dah ambil, tiket kapal terbang bukan macam tiket bas. Kan, tiket bas kalau kita tak boleh naik kapal terbang, kalau tak boleh naik bas, kita pergi tunggu kat kaunter, kan kita boleh jual kat siapa-siapa. Burn lah tiket kapal terbang. Tuan-tuan, habis menyusah semua orang. Kenapa? Kerana nilai amanah hilang. Manusia tak amanah. Tuan-tuan, hilang nilai amanah. Habis menyusah semua orang. Betullah tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, dia betullah walaupun orang kata bukan hadis kan. Anas ala di mulukihim. Rakyat ini dia akan ikut cara hidup pemimpinnya. Macam anak dia akan ikut macam mana bentuk acuan bapa dia. Maka marilah sama-sama kita melihat benda ini dan kita jadikan apa yang ditunjukkan oleh Umar ni sebagai model dalam kepimpinan kita di semua peringkat. Waktu tuan-tuan kena rajin. Sejarah Umar ni, betul lah dalam sejarah ada 2 Umar yang terkenal kan. Umar Al-Khattab dengan Umar bin Abdul Aziz. Dia ni daripada titih keturunan yang sama. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan baca kisah, akhirnya saya nak sebut, kalau tuan-tuan baca kisah Umar berjalan malam, yang dia boleh menantu yang baik kerana dia berjalan malam. Dia berjalan-jalan tengok perempuan nak campurkan air dalam susu. Zaman itu ada akta, ada peraturan khas yang susu yang nak dijual tidak boleh dicampur dengan air. Yang boleh campur dengan air ialah orang yang dah nak berniaga ni, hak datang pure daripada ladang, tak boleh campur air. Itu peraturan yang dibuat oleh Umar. Kan? Jadi bila nak campur susu ni,
Mak dia kata campur. Banyak sikit, untung lebih. Anak dia kata tak boleh. Kalau Umar tahu, mati kita. Alah, Umar tak tahu. Umar tengah tidur ni. Umar ada kat luar. Dengar ni, sebiji-sebiji ni. Kan? Umar tak tahu. Tak pedulilah. Bubuh, campur je. Mak ni kata. Perempuan ni kata, Mak, walaupun Umar tak tahu, tetapi Tuhan Umar tahu. Mak ni bila dengar ayat tu tuan-tuan, tak jadi lah. Tak apalah, tak payah campur lah. Jadi Umar tertarik dengan perempuan ni. Besoknya Umar himpunkan anak dia. Sebelum Umar himpunkan anak dia, Umar hantar utusan pergi cek. Kau pergi cek, ada 2 beranak dalam rumah tu. Pergi tengok, dah kahwin ke belum? Anak tu lah, bukan mak dia, anak tu. Anak tu dah kahwin ke belum? Kan? Sebab takut salah tanya. Hari tu saya pergi pilihan raya. Kan? Ada seorang pakcik ni, dia baru 50-an meninggal, isteri. Dia tanya, ada tak janda 30-an? Kan, jenis orang kesunyian ni. Pakcik kata, ada janda 30. Kan? Oh, bila dengar janda 30 seronok ni. Bila cek-cek, rupanya janda telah 30 tahun menjanda. Bukan janda umur 30, dah 30 tahun ni janda. Maknanya dia janda umur 30, campur 30, umur 60 lah. Kawan ni baru 51. Potong steam. Kawan dah bersungguh nak ambil nombor telefon ni. Bagi nombor telefon. Kan? 30 tahun dah, 30 tahun. Dah 30 tahun dah janda. Jadi tanya anak, bila diberitahu pada dia yang perempuan ini masih anak dara, dia offer pada Umar, offer pada anak dia. Umar kata, wahai anak-anakku sekalian, ni aku nak bagi isteri pada kamu. Aku dah tua dan aku dah tak larat. Kalau aku muda lagi tak dan kat kamu, boleh kat aku dulu. Kan? Dia offer kat isteri dia, kat anak-anak dia. Dalam ramai-ramai anak dia yang terima tawaran ini ialah Asim. Kan? Asim kahwin dengan perempuan ni. Perempuan yang buat susu ni, saya tak ingat dah nama. Ada nama dia dalam kitab, dalam sejarah tu menyebut nama perempuan ni. Kan? Daripada perkahwinan ni lahirlah Laila. Seorang bayi bernama Laila. Laila ni maknanya cucu Umar lah. Laila ini bila dia dewasa, dia berkahwin dengan seorang tokoh pembesar pada zaman kerajaan Umayyah. Pembesar itu pembesar yang bijak, kan, cerdik dia, yang bernama Abdul Aziz. Pembesar ni kahwin dengan Laila. Laila ni cucu Umar. Daripada perkahwinan dengan Laila ini lahirlah Umar bin Abdul Aziz. Maksudnya apa? Umar bin Abdul Aziz ni adalah cicit kepada Al-Khattab, Umar Al-Khattab. Kan? Yang lahir daripada anak buat susu, anak yang tak bagi mak dia campur susu, kahwin dengan anak Umar nama Asim. Daripada perkahwinan ini lahir Laila. Laila ni kahwin dengan Abdul Aziz, lahir Umar bin Abdul Aziz. Dia ada masa tuan-tuan, banyak tokoh sekarang ni alhamdulillah dah ada buku-buku terjemahan kisah Umar Al-Khattab pun ada, Umar Abdul Aziz pun ada. Ni antara 2 tokoh yang baik, yang banyak pengajaran yang boleh diambil, yang pedoman yang boleh kita jadikan pedoman dalam kehidupan kita, insya-Allah. Tuan-tuan ini rahmat Allah sekalian, marilah kita mengambil pengajaran daripada kisah ini. Yang penting nak beritahu bahawa dalam banyak hal Umar dia akan mendahulukan kebaikan. Dia akan segera melakukan kebaikan. Sebab itulah dia sampai peringkat sanggup jalan malam untuk pastikan dia boleh buat baik. Dia boleh berkhidmat pada rakyat dia. Dia ajak isteri dia untuk berkhidmat pun dalam bentuk dia kata, mahukah kamu buat satu kebaikan yang Allah datangkan pada kita. Jadi kita bila ada kebaikan ataupun ada sahaja kerja-kerja baik, kerja-kerja kebajikan yang datang depan kita, tak payah tunggu lama, terus sambut tawaran itu. Sebab kadang-kadang yang datang selepas daripada itu tidak sama nilainya dengan apa yang datang pada kita pada ketika itu yang kita tangguh. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala akan berikan taufik dan hidayah pada kita, insya-Allah. Tuan-tuan, boleh buka tabung untuk Dun Besrah. Saya duduk di Dun Besrah.
YB kita YB Andan Sura. Jadi ada beberapa projek yang mesti kita segerakan. Antaranya dekat nak cuti sekolah ni kita akan kita sedang bersiap untuk kumpulkan dana bagi program back to school. Maknanya balik ke sekolah. Jadi start daripada bulan 10 ni, bulan 11, program ni bulan 12. Sekarang kita sedang kumpulkan dana itu untuk kita agihkan back sekolah, bantuan persekolahan kepada pelajar-pelajar dalam Dun Besrah. Dun Besrah ni dalam Parlimen Inramah Kota. Kan, di Parlimen Inramah Kota ni dalam daerah Kuantan. Daerah Kuantan ni ada 3 parlimen. Daerah Kuantan ada 3 parlimen. Parlimen Kuantan, Parlimen Inramah Kota, Parlimen Paya Besar. Parlimen Paya Besar ni ada Felda. Ada problem sikit lah. Jadi dua parlimen tak ada Felda. Kan? Jadi Parlimen Inramah Kota, lepas tu dalam Parlimen Inramah Kota tu ada Dun Besrah. Tuan-tuan kalau pergi ke Kuantan tu, tuan-tuan pergi Balok, Besrah, Balok, Cerating, itu Dun Besrah tu. Kan? Menghala ke pantai, menghala ke Kemaman. Jadi program kita untuk Dun Besrah ni kita buka, tuan-tuan bentanglah sejadah belakang tu dan bagilah sumbangan seikhlas yang mungkin untuk saya sampaikan kepada program kita, insya-Allah. Baik, yang keduanya ni macam biasa saya datang dengan buku. Kan? Yang ni dua-dua ni buku kanak-kanak. Orang tua pun boleh baca. Kan? Fantastiknya Quran ini ialah klasifikasi beberapa perkara yang terkandung dalam Quran. Kan? Yang pertama ditulis itu apa dia? Tentang Al-Quran. Al-Quran ni tuan-tuan, sebahagian daripada kita tak tahu macam mana dia disusun. Ayat yang pertama turun ialah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Tapi bila kita buka Quran, mula-mula surah Al-Baqarah. Kan? Surah Fatihah, lepas tu Al-Baqarah, Ali Imran, kan? An-Nisa dan seterusnya lah. Kan? Dan ayat ni turun tuan-tuan, ayat Quran ni turun, masa ayat Quran turun pada zaman Nabi, dia turun tidak mengikut surah. Kadang-kadang turun surah ni, kadang-kadang turun surah ni, kan? Dia disusun kemudian. Jadi dalam buku ni dia cerita macam mana penyusunan Al-Quran. Lepas tu bab yang kedua tentang fakta yang menarik dalam Al-Quran. Bab yang ketiga perintah-perintah Allah dalam Quran. Bab yang seterusnya himpunan doa dalam Al-Quran. Nabi-nabi yang disebut dalam Al-Quran, wanita dan lelaki yang disebut dalam Al-Quran, makhluk jahat yang Allah sebut dalam Al-Quran, kan? Kaum-kaum yang disebut dalam Al-Quran, banyak lagi lah. Sampailah seterusnya banyak bab, kan? Burung yang disebut dalam Al-Quran, buah-buahan dan sebagainya yang disebut dalam Quran. Ini sangat menariklah dalam bentuk warna, dan kita pun boleh baca, anak kita pun boleh baca, dan akan mendekatkan mereka dengan Al-Quran. Harga dia 30, harga 30 ya. Dan satu lagi ni, kenali 10 haiwan daripada Al-Quran dan hadis Nabi. Juga buku kanak-kanak, kan? Buku kanak-kanak yang sesuai untuk dibaca oleh anak-anak kita, supaya anak kita mengenali dan mendekatkan diri dengan Quran. Yang ni 20 ya. Tuan-tuan ambil satu set ni RM50. Berbanding dengan harga asal dia, kalau campur dua ni 58 kalau tak silap saya. Dia ada di luar lepas daripada Isyak ni. Wallahu ta'ala alam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala akan berikan taufik dan hidayah kepada kita semua, dan dimasukkan kita di kalangan orang yang beriman sampai akhir hayat kita, insya-Allah. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim.